Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi amma ba'd. Yang berhormat Datuk Speaker, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Al-A'raf 168. Maksudnya, dan kami bahagi-bahagikan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada orang yang tidak saleh. Dan kami cuba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan kami cuba mereka dengan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker yang telah memberi peluang kepada saya untuk bangun menyokong usul menjunjung kasih di atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 yang telah dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Kelantan dalam istiadat pembukaan penggal ketiga Dewan Negeri Kelantan ke-14 tahun 2020 pada hari Isnin 19 hari bulan Syaban 1441 Hijriah bersamaan 13 hari bulan April 2020. Dalam satu sidang yang melakar sejarah sebagai suatu sidang yang ringkas di mana kita bersidang pada waktu PKP dengan masing-masing berpelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial pada waktu itu dan sekarang penjarakan fizikal. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya akan menyentuh beberapa perkara yang telah disebut dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Pertama, kerajaan perlu berpaksikan ajaran Islam. Kedua, prestasi keuangan Kerajaan Negeri Kelantan. Ketiga, hubungan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kelantan. Keempat, tahun melawat Kelantan 2020. Kelima, pembangunan bandar-bandar baru. Keenam, pembangunan belia. Ketujuh, penghayatan dasar pendidikan Rabbani. Yang Berhormat Datuk Speaker, kerajaan perlu berpaksikan ajaran Islam. Alhamdulillah, Kerajaan Kelantan yang berpaksikan kepada ajaran Islam bermotokan membangun bersama Islam dan kemudiannya dilebarkan lagi dengan merakyatkan membangun bersama Islam telah berjaya membawa pelbagai pendekatan Islam terutama dalam pentadbiran dan pemerintahan melalui prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, di mana ia telah berjaya mengekalkan rekod bersih pentadbirannya dari terbelenggu dengan sebarang tindakan dan dakwaan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Di samping itu, kita masih kekal berpegang kepada kaedah fiqhiyah al-aslu bara'atuz zimmah, di mana keadaan asal seorang itu suci dari tanggungjawab, seorang itu tidak dikira bersalah sekalipun ia telah didakwa sehinggalah keputusan dibuktikan sebaliknya. Dalam kesempatan ini suka saya mencadangkan beberapa perkara. Pertama, penyediaan satu mekanisme untuk menilai tahap keberkesanan kerja-kerja memberi kefahaman dan memastikan prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan dipraktikkan dalam segala gerak laku pegawai-pegawai dan rakyatnya benar-benar dapat direalisasikan. Hasil dari penilaian yang konsisten dan berterusan dengan menggunakan kayu ukur yang sesuai dan keabsahannya diperakui serta tidak dipertikai, ia hendaklah diterima pakai. Hasil dan dapatan dari penilaian ini hendaklah dijadikan antara prasyarat untuk segala bentuk kenaikan pangkat, penerimaan anugerah kecemerlangan sama ada oleh pihak jabatan atau kerajaan dan lain-lainnya. Yang kedua, saya mencadangkan supaya pejabat-pejabat kerajaan dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bermatlamatkan peringatan dan arahan selain dari 5S yang biasa ada di semua pejabat-pejabat. Antaranya sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah ayat 105. Maksudnya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Syabas dan tahniah kepada semua penjawat awam yang telah membantu pihak kerajaan dan pihak kami selaku wakil rakyat dalam memudahkan urusan menyantuni rakyat dengan bantuan dan khidmat sokongan yang diberikan. Tinggal lagi saya pernah menyebutkan di Dewan yang mulia ini seawal saya berucap di DUN ini selepas PRU ke-13. Ini berkaitan dengan tabiat yang tidak sepatutnya diamalkan oleh penjawat awam. Amalan punch in dan kemudian walk out dengan izin untuk minum pagi pada waktu bekerja, atau saya boleh katakan tidak bekerja pada waktu yang sepatutnya kita bekerja, sedangkan dicatatkan dan ditampal di hadapan kaunter waktu kita bekerja dengan jelas. Tetapi banyak waktunya bila masyarakat awam berurusan, staf tak ada, staf keluar bangkar di kantin, staf sedang makan di pantry, dan ada staf yang asyik melihat WhatsApp dan berurusan dengan media sosial dan lain-lain keadaan yang tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak berada di tempat kerja. Fahami dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati gerak laku kita. Yang berhormat Datuk Speaker, prestasi keuangan kerajaan negeri. Dalam teks titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku ada menyebut tentang prestasi keuangan negeri Kelantan pada tahun 2019 yang telah menunjukkan suatu peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai angka surplus, itu sebanyak RM48.3 juta. Alhamdulillah, dalam suasana negeri Kelantan belum mempunyai prasarana yang sebaik negeri-negeri di pantai barat, negeri kita telah mampu untuk memperolehi keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 5.3%, yang mana kalau kita lihat pada tahun 2018 hanya 2.6% sahaja. Dan ini melebihi 1% dari paras KDNK nasional, itu 4.3%. Negeri kita berada di belakang Selangor 6.7%, wilayah persekutuan Kuala Lumpur 6%. Kadar pendapatan per kapita rakyat negeri Kelantan juga telah meningkat sebanyak RM609 atau 4.4%, iaitu sebanyak RM14,286 berbanding hanya RM13,677 pada tahun 2018. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-A'raf 96. Di sini suka untuk saya mencadangkan beberapa perkara. Dalam penyediaan bajet untuk tahun hadapan 2021 yang insya-Allah akan dibentang dalam sidang DUN yang akan datang, saya mencadangkan supaya pihak kerajaan menilai balik dan mengkaji untuk menaikkan semua allowance yang melibatkan pendidik, pendakwah, guru Al-Quran dan fardu ain. Yang kedua, bantuan kepada golongan fakir miskin hendaklah dinaikkan dan segala usaha perlulah dilakukan untuk membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan melalui kerja-kerja memberi kail dan bukannya memberi ikan, mengajar mereka mengail bukan hanya menyuapkan ikan ke mulut mereka. Yang ketiga, peranan yang dimainkan oleh pegawai-pegawai tadbir negeri PTN dan pegawai tadbir agama PTU hendaklah diberi pengiktirafan dan penghargaan yang saksama. Penilaian dalam sebarang penganugerahan hendaklah mengambil kira bidang tugas dan kerja mereka yang berbeza. Janganlah kita hanya menilai dari sudut material semata-mata dengan tidak melihat sudut-sudut lain yang melibatkan pembentukan modal insan dan lainnya. InsyaAllah negeri kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah. Yang berhormat Datuk Speaker, hubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan dan di bawah sistem ini terdapat 3 bentuk struktur kerajaan, iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Oleh itu, kerajaan pusat masih mempunyai hubungan antara kerajaan bawahannya.
Hubungan ini terdapat dalam pelbagai bidang di antara kerajaan pusat dan dua peringkat kerajaan bawahan, iaitu kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Skop hubungan ini dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan sebagai undang-undang tertinggi dalam negara yang menyebut bahawa Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang mengandungi 14 buah negeri, iaitu 13 negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, hubungan rapat antara ketiga-tiga peringkat kerajaan sangatlah penting bagi mencapai kata putus dalam mencorakkan kemajuan negara. Pertelingkahan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat secara tidak langsung akan mengundang kesan yang buruk kerana kedua-dua kerajaan saling berkaitan antara satu sama lain dalam pentadbiran negara. Yang berhormat Datuk Speaker, secara lazimnya apabila berlaku perubahan sama ada kepada yang lebih baik atau sebaliknya, ia akan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada perjalanan kerajaan. Tahniah dan syabas kepada pihak Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhyiddin Yassin dengan dukungan dari ahli-ahli parlimen, UMNO dan PAS atau Muafakat Nasional, PPBM, MCA, MIC dan PBRS. Ada yang menyebut bahawa kerajaan ini adalah kerajaan pintu belakang, backdoor government dengan izin. Kerajaan tebu atap atau lain-lain gelaran, tapi yang pastinya sejarah tidak boleh ditulis semula bahawa ia adalah kerajaan yang dibentuk oleh gabungan ahli-ahli parlimen daripada parti yang pelbagai, bertujuan menyelamatkan ketidaktentuan politik, ketidakstabilan ekonomi, ancaman penularan COVID-19. Bayangkan dalam tempoh 1 minggu, sebanyak RM43 bilion kerugian yang ditanggung oleh Bursa Malaysia. Malaysia berada dalam keadaan keliru selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-7 meletakkan jawatan pada 24 hari bulan Februari 2020 dan menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan yang berkuasa selama 22 bulan tumbang. Alhamdulillah, kemelut ketidaktentuan ini berakhir apabila Presiden PPBM Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 di hadapan yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada pagi 1 Mac 2020. Kesan besar hasil dari kesepakatan Kerajaan Perikatan Nasional ini ialah kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS berada pada landasan yang sama dengan kerajaan persekutuan yang bertujuan untuk memperkuatkan kuasa politik Melayu Islam dengan tidak mengenepikan bangsa lain, di mana ia telah membuahkan hasil yang baik, di mana segala tekanan, penapian hak dan lain-lain keperluan negeri mula diberi perhatian dan ditunaikan oleh kerajaan persekutuan. Bayaran royalti petroleum sebanyak 5% mula dijanjikan untuk dibayar insya-Allah, dan saya mengharapkan agar ia dalam buku bajet yang akan dibentangkan pada sidang yang akan datang akan tercatat sumber hasil negeri Kelantan daripada sumber royalti dan bukan lagi token RM10. Pelbagai peruntukan dan projek berimpak tinggi telah mula, sedang dan akan dilaksanakan mengikut jadual atau akan bermula pelaksanaan pada RMK ke-12. InsyaAllah untuk kepentingan seluruh rakyat Kelantan yang juga merupakan warga negara Malaysia, budaya politik matang dan sejahtera inilah yang sepatutnya diamalkan dari dahulu lagi. Tetapi dari tidak dilakukan langsung adalah lebih baik sekalipun terlewat. Better late than never. Yang Berhormat Datuk Speaker, Tahun Melawat Kelantan 2020. Kita terpaksa menyambut Tahun Melawat Kelantan 2020 dengan norma baru. Kita berhadapan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang agak lama, tetapi masih singkat waktunya berbanding dengan negara-negara lain yang masih bergelut dengan masalah ini. Secara mudahnya kita akan membuat kesimpulan bahawa terdapat gangguan kepada kerja-kerja mempromosi TMK 2020 dan kehadiran pelancong sama ada domestik atau luar negara semestinya terganggu, terutama dengan berlakunya PKP dan larangan rentas negeri serta SOP ketat yang dikenakan oleh pihak KKM untuk mengekang penularan COVID-19. Kehadiran pelancong akan meningkatkan pendapatan semua sektor yang terbabit, dan ketidakhadiran atau berkurangnya jumlah kehadiran akan mengurangkan pendapatan sektor yang berkaitan. Sekalipun begitu, saya agak teruja apabila pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan
Encik Nur Azmi Ismail memaklumkan bahawa pencapaian KPI keseluruhan cawangan Kelantan pada tahun 2020 sehingga 30 Jun 2020 dengan nilai jualan sebanyak RM18,230,731.78 yang mana sasarannya untuk tahun 2020 adalah hanya sebanyak RM23 juta yang membabitkan 530 usahawan daripada sasaran 550 usahawan, maknanya 96.4% usahawan yang terlibat dengan bilangan tenaga kerja seramai 2,664 orang yang merupakan 98.6% daripada sasaran 2,700 orang telah berjaya diperolehi. Syabas dan tahniah. Yang Berhormat Datuk Speaker, program Satu Daerah Satu Industri Produk Kraft adalah satu program yang menarik dan mampu menarik minat pelancong dan pencinta bidang masing-masing. Kluster daerah yang sudah membabitkan beberapa daerah di Kelantan seperti kraft batik di Kota Baru, kraft tenunan di di Penambang Kota Baru, kraft perak di Kampung Morak Tumpat adalah suatu langkah yang baik. Macam mana? Besi di Tendung. Untuk Don Melo, setakat ini suka saya mencadangkan agar industri kraft tangan seramik dapat diwujudkan pada tahun 2020, iaitu pada tahun ini juga di Kampung Pangkal Pisang. Di waktu yang sama, saya sedang berusaha mencari produk-produk lain yang akan dapat dimajukan dan dijayakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, perancangan membangunkan industri kraft tangan seramik ini terhenti kerana penularan COVID-19, di mana beliau wanis yang kebetulan dari Don Melo dan beliau telah berjaya memperolehi anugerah ikon kesenian wanita Kelantan tahun 2019, telah mengadakan perbincangan dengan pihak saya sebelum PKP dan saya telah meminta supaya kertas kerja diangkat kepada saya untuk dimajukan kepada Yang Berhormat Esko yang berkenaan, dan ia telah terhenti kerana perintah kawalan pergerakan PKP. Dan insya-Allah selepas sidang DUN ini, saya mengharapkan agar YB Esko-Esko yang terbabit perlu membantu ke arah menjayakan hasrat ini. Jika dapat saya senaraikan di sini ialah portfolio pelancongan, portfolio pembangunan usahawan dan portfolio wanita. Yang Berhormat Datuk Speaker, dalam kesempatan ini suka saya mencadangkan ada 2 minit saja lagi, mempercepatkan kerja-kerja membaik pulih bangunan Datuk Kaya Budi di Tumpat untuk dijadikan Muzium Pertanian selewat-lewatnya pada tahun melawat Kelantan 2020. InsyaAllah ia akan muncul sebagai salah satu produk pelancongan yang akan menyemarakkan lagi educational tourism di kalangan masyarakat selepas hasrat penubuhannya dimaklumkan kepada publik sebagaimana laporan dalam Harakah Daily bertarikh 30 hari bulan 11 2017. Yang kedua, kerajaan memperuntukkan jumlah bajet yang lebih besar kepada portfolio yang berkenaan untuk mengawal, membaik pulih bangunan-bangunan sejarah, monumen sejarah dan tinggalan sejarah dan menyediakan galeri-galeri sejarah untuk menyemarakkan educational tourism. Yang seterusnya, mewujudkan atau mengekalkan rumah-rumah yang mempunyai seni bina tradisi Kelantan dalam sesuatu kampung atau menggazetkan kawasan tradisi untuk mengekalkan keaslian sebuah kampung untuk dihayati dan dilihat kembali oleh generasi yang akan datang. Yang Berhormat Datuk Speaker, pembangunan bandar-bandar baru. Kita menyaksikan beberapa cadangan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru akan dimulakan pembinaannya oleh pihak kerajaan. Ini dapat dilihat dalam buku titah pada muka surat 12. Suka saya mengingatkan semua pihak yang terbabit, terutamanya pihak pemaju dan pihak kerajaan, sama ada negeri atau PBT, supaya dapat memastikan komponen-komponen pembangunan lestari dapat dibudayakan dan dikekalkan. Suka untuk saya cadangkan di sini beberapa perkara. Pertama, kewujudan bandar baru hendaklah dilakukan secara terancang dengan mengambil kira aspek kelestarian. Yang kedua, prasarana utama seperti kemudahan jalan, saliran, label tanah dan sebagainya hendaklah diberi keutamaan dalam meluluskan master plan untuk pembangunan bandar-bandar baru. Jika tidak, kita hanya akan mengulangi kegagalan merancang untuk yang lebih baik bagi manfaat generasi yang akan datang. Atau juga yang disebut, if you fail to plan, you plan to fail. Yang seterusnya, pihak penguatkuasa hendaklah menjalankan pemantauan yang bersungguh-sungguh bagi memastikan siap peraturan dan syarat kelulusan pembangunan bandar-bandar baru atau taman-taman baru dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat bagi memastikan pembangunan yang lestari akan dapat dicapai. Yang Berhormat Datuk Speaker, pembangunan belia.
Pak Mak, masa dah habis ya Pak Mak. Sila ringkaskan. Ya. Tidak dapat dinafikan berdasarkan dapatan kajian Outcome Index Belia Malaysia 2017 mendapati kecenderungan belia kepada penggunaan internet adalah tinggi dan golongan belia didapati mampu menghabiskan masa antara 7 hingga 8 jam secara purata dalam sehari dengan internet dan media sosial. Dan fakta yang lebih menarik, 88% golongan belia menggunakan internet dan media sosial untuk tujuan hiburan. Semestinya golongan belia perlu menjadi aktif bagi memastikan mereka berada dalam suasana yang lebih baik. Dalam suasana ini suka untuk saya mencadangkan beberapa perkara. Pertama, mempertingkatkan nilai diri belia dengan mendalami ilmu agama, membaca Al-Quran, membaca sebanyak mungkin maklumat. Melalui pembacaan akan mengubah cara mereka berfikir dan cara kita berfikir, merasa hikmah dari sesuatu tindakan dan secara langsung akan dapat menggunakan ilmu yang diperolehi. Yang kedua, mewujudkan undang-undang atau menguatkuasakan undang-undang berkaitan had waktu remaja berada di luar rumah pada waktu malam bagi membendung masalah sosial di kalangan remaja. Kita bercakap soal pencapaian, persentage kepada yang tercapai, yang cemerlang hanyalah satu jumlah yang kecil, tapi masih ramai yang terkebelakang. Dan golongan ini yang sepatutnya kita fikirkan bagaimana kita perlu untuk bagi perhatian dan bagaimana kita perlu merancang program-program yang melibatkan mereka, yang boleh membetulkan mereka di atas landasan yang sebenar. Yang ketiga, memperbanyakkan program untuk memperbetulkan isu-isu kekeluargaan secara santai yang melibatkan ibu bapa sama ada yang lama ataupun yang baru. Yang Berhormat Datuk Speaker, penghayatan dasar pendidikan Rabbani yang terakhir ya. Dasar pendidikan Rabbani Kelantan di PRK adalah merupakan suatu dasar pendidikan yang telah dilancarkan pada 4 dan 5 November 2018. Sekitar 2 tahun yang lalu. Masih terlalu awal untuk kita menilai tahap pencapaiannya. Tapi kita masih boleh mengemukakan persoalan berikut. Adakah kita telah berjaya untuk menyediakan platform yang mampu menjayakan hasrat di PRK dan berjaya melahirkan Rabbaniyun? Apakah tenaga-tenaga guru kita sudah layak digelar murabbi? Adakah kita telah menyediakan kayu ukur untuk menilai pencapaian kita dalam melahirkan persekitaran sekolah yang Rabbani dan lepasan sekolah Yayasan Islam Kelantan yang Rabbaniyun? Justru itu saya mencadangkan beberapa perkara. Pertama, mewujudkan suatu jawatankuasa pakar lampu merah dah ya Mak. Yang berfungsi, ya saya cadangan, sudah cadangan tutup habis. Pertama, mewujudkan suatu jawatankuasa pakar yang berfungsi untuk membentuk, membina dan menilai kurikulum yang sedang digunakan pakai oleh sistem persekolahan Yayasan Islam Kelantan agar ia selaras dengan DPRK dan sesuai dengan peredaran zaman. Yang kedua, menyediakan bahan sokongan kurikulum yang boleh berfungsi dan berjaya difungsikan oleh pendidik-pendidik di semua peringkat pendidikan. Ada setengah tempat bahan ada tapi tak mampu digunakan. Justru itu bahan perlu disediakan dan guru perlu dilatih menggunakan peralatan yang disediakan. Yang ketiga, memperkasakan ILPK dengan menjemput tenaga-tenaga pakar dari pelbagai institusi untuk mengadakan bimbingan dan panduan kepada guru-guru mengikut bidang supaya kurikulum dan proses PMP, pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara profesional dan menepati piawaian penyampaian. Yang keempat, mewujudkan suatu jawatankuasa pakar yang berfungsi, bukan jawatankuasa yang berfungsi, untuk membina dan menilai keputusan yang digunakan agar ia bersifat sepadu dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan harian. Saya mohon menyokong usul menjunjung kasih kepada titah Kebauduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad ke-5 yang telah dibacakan oleh Amat Muhammad Datuk Bentara Kanan dalam sidang yang lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.